Siapa nampak apa kesilapan saya? Untuk this one. Siapa nampak apa kesilapan saya? 3 tu madam. Pandai. Patutnya 5. Yang saya buat ni saya terbuat untuk J. So ini sepatutnya 5, kosong. Okay. Saya terbuat untuk J. 5, 0. This one should be 0, 2. Ini tak ada apa-apa. Yang ini 3, 0. And then 0. Baik. Kemana hilangnya? Hilang. Magic. Macam mana dia boleh hilang pula ni? Tak boleh tulis, hilang. Oh, dia nak kena lain juga. So, this one 3 multiple with 0 and then 0 with 5, 0J lah. Negative 0J. And we know that it will be in K direction lah, in Z direction. Tapi kalau kita tengok kat sini, untuk K is positive K, right? So 3 cross, okay, 3 multiple with 2. Okay, and then this one is 25 lah, 5 and 5. Okay, so you akan dapatlah, so 6 tolakkan dengan 25, so you akan dapatlah negative 19. So the negative itself, we know that the Z will, the direction of the product will be in negative Z direction. So final answer, you can write that 0I, okay, 0J, and then negative 19K. Okay, 19K. So obviously untuk Q cross P, okay, Q cross P, Q cross P, dia punya, okay, ini dia punya vektor dia lah, vektor produk lah. Salah tulis. It should be Q cross P. Tersalah tulis, banyak tersalah saya. Okay, Q cross P. So ini dia punya direction lah. So pada negative Z. So yang ni macam ni. So boleh tengok pada tangan kanan kamu lah, right hand rule. So Q, P. So kita curvekan Q tu pergi kepada P tu. Jadi kita nampak dia clockwise. So bila nak buat clockwise tu, kita akan dapat direction dia ke bawah lah. Okay? Alright, so ingat balik dia kata tadi sebelum ni Q cross P tak sama dengan P cross Q. Tapi kalau Q cross P akan sama dengan negatif, ini tak sama negatif P cross Q. Bermaksud kat sini Q cross P you dapat negatif 19 kan, 19K kan. Okay, so bermaksud kat sini, okay, P cross Q semalam kita dapat positif 19K. Itu maksudnya dia lah, statement tu. So now dia boleh, kalau negatif dia samalah, tapi kalau macam ni tak samalah. Sebab it shows different direction. It shows different direction. Okay, boleh? Faham tak? Faham madam. Okay, kalau faham, kita masuk satu lagi, which is moment about a point. Ingat vector product is a basic to understand moment about point. About a point lah, point lah, pada satu point lah. Okay, let's see mana dia punya slide semalam.
Right. So, okay. Moment, okay, this one we should know lah. Moment of a force about a point. So we have one point, in this case there ada point O kat sini. Okay, so we want to know, alright, this is the moment ini, okay, for moment, it will happen in a rigid body. Akan adalah efek pada rigid body. Contoh beginilah, moment apa yang kamu ada apa, yang belajar sana nak bayangkan ni, moment ni maksudnya macam ni. Bila you let's say you have a rigid body, okay, a rigid body ni, okay, sebab chapter 3 kita cerita tentang rigid body. Rigid body, it means it has shape, size, okay, yang kamu kena consider lah. Okay, so contoh bila you apply force ni, contoh when you apply satu force, dia ada tendency untuk rotate. Dia ada tendency untuk rotate lah. So dia akan tend to rotate clockwise. Sebab you letak satu force kat sini kan. So imagine you tekan dia ke bawah ni, tak ada apa-apa halangan. So dia akan tend to rotate clockwise. So dia punya moment dia akan terhasil nanti dekat belakang ni. Direction moment dia. Okay, so memang kalau any rigid body, when you apply force, if it is in non-equilibrium condition, dia ada tendency untuk rotate. Tapi kalau dalam keadaan equilibrium, moment tak adalah, moment is also equal to 0. Itu kalau dalam keadaan equilibrium. Kalau bukan, they have moment, dia ada tendency untuk rotate clockwise ke counter clockwise. Rotation tu. Okay, so you have to know lah. For moment, kita akan pakai, okay, formula dia lebih kurang sama je sebab yang R ni, ini it is between two vector jugalah. Okay, R ini adalah position vector. R we declare as a position vector. Wait, I need to okay. So R is a position vector. Ada tak dimension dalam nota ni? Ada tak R? Dia dimension tak? Tak ada. Tak ada. Ada tak? Tak ada. Baca je tak ada. So R is a position vector. Position vector? Tahu position vector? Yang you tengok dalam 3D tu lah, yang ada point, lepas tu kena cari dia punya koordinat dia. So you letak lah apa I, J, K. Contoh kalau daripada macam mana nak contohnya, position vector dia, koordinat dia ambil katalah kosong pula. Contoh ambil 1 meter I, okay, plus 2 meter J, contoh 3K, semua positif lah, 3, tak positif pun tak ada masalah, just nak tunjuk senang. Okay, 3 meter K. So this is the position vector lah. Okay, kalau vector you know dah, we have the magnitude and also direction, right? And also we have the force. So ini sama je lebih kurang, cuma sekarang ni kita dah apply dalam moment lah, kita dah tukar dah. So moment this is the vector product lah between position vector, between the cross product between position vector and also the force. Okay. Okay, ni pun sama cerita dia macam yang slide sebelah, sama. Okay. Alright. Alamak, saya tersif lagi. Dah tersif, tak apalah. Okay. So, kalau, okay, macam mana kita boleh dapat, kita boleh kata juga moment ni equal to FD. This is in skala lah This is in skala Ini dalam skala. Kalau dalam vektor kita akan buat exactly the same like yang kita buat P, kita akan dapat I, J and K. Yang ni dalam skala. Dalam skala, macam mana kita boleh dapat
D ni, yang ini kita tukarkan lah sin theta ni kepada 90. Sudut theta tu adalah 90. So ingat tak kalau nanti saya cerita balik lah yang pasal ada saya mention tentang sudut 90 tu. Nanti saya mention balik dalam gambar lain yang lebih jelas kot. So same like the previous slide yesterday, you will determine the direction of the moment by using the right hand rule. So right hand rule lah. So kita tahu dia dekat atas. Maksudnya kalau ini adalah plane X, Y, so this will be Z. Okay, will be Z direction. Kalau ini adalah plane Z and X and Z, so ini akan ada pada positive Y direction. Macam tu. Same thing, sama, cuma kita tukarkan instead of P cross Q, now we are using R and F. So kita kena ambil R dulu ya. So dia memang akan R cross F, dia tak boleh F cross R. Sebab ni kamu tengok ni. Ni kita ambil. Kan semalam macam saya kata untuk yang P cross Q tu saya kata dekat bahagian belakang tapak tangan tu adalah kalau kita nak ambil, kan semalam saya cakap kalau ada orang dengar lah. Kalau P cross Q kan saya kata ambil belakang tapak tangan kamu adalah P, yang jari-jari kamu tu adalah Q. Macam tu. Kalau Q cross P, Q akan jadi dekat belakang tapak tangan kamu and then P akan jadi dekat tempat jari-jari tu lah. Macam tu. So same thing lah kat sini. So kita ambil macam ni. Tapi yang ini memang position to calculate this one, kita memang kena letak R dulu. So apa-apa hal when you do the arrangement, kita kena letak R dulu baru F. Okay, ni pun kita dah mention tadi. Saya sebenarnya dah mention dah semalam dan tadi juga clockwise, apa yang berlaku counterclockwise, rotation clockwise, dia punya moment dia jadi macam mana. Dekat sini dia mention lah. For this plane kalau kamu tengok counterclockwise, you buat ibu jari gunakan right hand rule kamu. Bila kita curvekan tangan kita counterclockwise, you can get that the direction dia punya thumb tu dia ke atas. So is positif lah macam tu. So kalau ke bawah dia akan jadi negatif lah, negative axis lah. So moment dia is negatif lah. Ini pun kita dah semalam kita dah ni, so kita tak perlu nak straight away tengok ni. Nak bagi. Yeah. Okay. Yang ni tak apa. Yang ni saya terus bagi contoh. Ni pun bagi contoh. Okay, tak apa. Saya tunjuk satu slide yang lain untuk kamu nampak lebih jelas lah. What is this static particle? Jauh perjalanan ni. Jauh perjalanan. So kalau kita mention, kalau skala tu kita tak letak IJ dan K lah. So kita buat ni skala. Okay. Sebelum tu boleh try ni dulu kot. Try this one. Ni. Figure yang PQ ni tak perlulah, ambil yang ni nombor 2 ni. Figure Q1B. Sekejap saya tengok ada soalan lain tak. Sama je. Okay. So tengok figure Q1B tu ni shows a force that is acting at the end of the bracket. Okay, kita ada bracket. Kita ada satu force kat sini. Okay, macam tadi saya kata if a rigid body, this is the rigid body. Ini rigid body lah ni. Rigid body bracket ni. If a rigid body, we apply a force, dia tend to rotate. So kalau kita tengok, ini kita ada force dia kat sini kan.
So dia akan rotate. Nanti kita akan tengoklah rotate dia clockwise ke counterclockwise ke macam mana lah. Okay. So dia bagi position vector 5i where we get 5i because this is your 0, this is your point measured reference point. So from here to the point of application, remember back chapter 102, I have mentioned this earlier, point of application kat sini. Point of application ya, saya buat short, dia punya abbreviation dia saja. Point of application. Okay. So from here to here for X is 5i. Positive lah. And then from here to here is 2 meter. Jadinya dia tulislah position vector dia 5i to j. Okay, actually without this drawing pun dia dah boleh selesaikan. Cuma dia bagi drawing ni untuk membantu kamu lagi nampak dengan jelas. Okay, and then dia bagi the F ni. So ni pun dia dah bagi, patutnya kamu pun kamu boleh dapat daripada gambar ni pun dah nampak lah. This one is Fx 100 Newton, right? 4/5. Okay, for the X component, so X is positive. Kenapa X is positive? You can see that actually this is in quadrant number 4 lah. Dia punya, kalau kita pecahkan dia ni, kita dah nampak lah X is positive, Y is negative. That's why Y is negative 100, 3/5. Okay, so berapa yang kamu dapat? Cuba kira sekejap untuk this one. Pakai formula. Tak ada moment. Ini kita gunakan vector product method. That's why they use vector product method lah. Kalau tak bagi IJK tu maksudnya kita guna skala lah. Okay, pakai apa formula dia? Moment about point. Point mana? Point O lah. Okay, sebab kita punya reference ni daripada point O. Okay, so actually dia punya R dia macam ni lah. R dia yang dibagi. Okay, yang ini R ni dipecahkan kepada 5i dengan 5i dan 2j lah. Okay, tak apa nanti kamu confuse pula. So ambil yang ni lah. So moment R cross F. Dah dapat dah berapa? Sementara saya cerita-cerita tu patutnya dah ada orang kira lah. Ada dah? Ada dah dapat? Berapa? Naufal dapat berapa? Adam, Iskandar. Dah dapat berapa? Ya, madam. Tengah tulis apa? Sekarang tengah tulis apa? Tengah mencongak dengan kalkulator. Aish, lajunya. Tak tulis lah lagi. Terus congak dekat kalkulator. Congak kat kalkulator tau. Congak kat kalkulator. This is next level, madam. Okay. Siapa dah dapat? Jawapan kamu confirm akan ada kosong I, kosong J. Sebab apa? Sebab kita cuma ada I dengan J je kat sini. K dia kosong. It is into D. So obviously dia punya moment untuk moment kamu ni dia akan sama ada keluar macam ni ataupun ke dalam macam tu. Because your moment or vector product, it should be perpendicular with the plane that we discuss. Because if this is the plane, ini plane kita, jadi memang moment kita sama ada macam ni ataupun ke belakang lah. So it's either you get negative or positive K dia. I, J, K. IJK.
Ada tanda negatif, then you should put it negative in your calculation. So don't leave out the negative. It's important. So, kosong I confirm dah. Tapi kan kalau kalau diberi soalan macam ni, make sure you janganlah terus confirm. Oh, confirm kosong I, kira dulu. Sebab tiba-tiba manalah tahu tiba-tiba dia bagi ada K. So you kata, madam kata confirm kosong I. No, tengoklah kalau dia cuma ada I dengan J, memang confirm lah kita dapat kosong I, kosong J dan hanya K saja. Tapi kalau dia beri K, dia beri nilai K, ya ada semualah. I, J, K tu akan ada semua. Siapa dapat? Ketua and Naufal ni antara orang-orang yang laju kot mengira kot. Ya ke tidak? Fazli, is it Farhan in this class ataupun kelas lain Ada tak nama Farhan kat sini? Tak ada. Macam ada orang tak ada lah. Siapa yang dapat ni? Tidur ke apa? Kira ke tidur? Kira ke tidur? Kira ke tidur? Kira ke tidur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada rupanya dapat pahala senang-senang. Yang lain tak tu tak tahulah. Kan. Adam, dapat apa yang tengah buat apa ni? Adam Safwan, Adam Iskandar senyap je. Saya madam. Dah dapat berapa? Tak tahulah betul ke tak madam. Tak kisahlah entah. Yang lain tu pun tak sure betul ke tidak tu. Saya dapat negatif 460 lah madam. Okay. 0I, 0J and then positif ke negatif? Negatif Negatif. Negatif apa? 400? 460. 60. Okay. Alright Unit untuk moment adalah Newton meter So kita tengok kat sini apa yang kamu ada. First kita letak R dia 5 for X and then positive 2, this is 0. Okay, 100 times 4 divided by 5 berapa? 80 kan? 80 Ya, betul. 80. So this one 60. negative 60. You have to put negative and 0. So moment about 0.0. Okay, for I we know that K5. Salah lagi saya terbuat untuk J. Okay, untuk I adalah 2 kosong negatif 0 negatif 60. Okay. Untuk I. Untuk J dia negatif. Patutnya samalah dapat kosong kan, tapi tak apa, saya tulis je lah 2, 0. So that's why kalau saya tulis, takkanlah kamu tak nak tulis kan? Kenapa saya ambil yang sama lagi? Mabuk saya ni. 5.
Okay, this is 0 and then 80. J. Okay. So kita dapatlah 0, 0. Alright. 0, 0 Najwa Latif. 0, 0 lagu dia dapat juga dia duit. 0, 0 kita tengok dapat apa. Okay, yang ni saya tak mau sebab tak cukup ruang. Jadi dah siapa yang dah salin lah. So kita buat yang K. Yang K pula. Okay, for K it will be, kita buat dulu positif. So K adalah 5 negative 60. Okay. Right then. To 80. Tak. Oh, tutup dia. So negative 300 kan. 300 kan. Negative 300. Betul Madam, jawapan ada Safwan. Apa dia? Ini adalah 280 berapa? 160. 160. Okay. Ini 300 ni 300. 160. Okay, so jadilah negatif 460. Betul. Inilah jawapan dia, moment about point. Oh, dan dia adalah pada negatif Z. Okay. Jadi kamu dapat rotation dia sebenarnya dia akan jadi rotation clockwise lah. Clockwise. Kalau ada force ni, dia tend to rotate this part clockwise. Tend to rotate this bracket clockwise. Itu maksudnya. Okay, boleh? Any question so far? Oh, saya dah nak tidur dah tunggu jawapan. Tak ada lah, tak ada soalan lah. Kejap. Jangan leave ni. Apa dia? Cancel dulu. Cancel. Okay, sekejap. 1, 2, 3. Hang buat apa? Ambil gambar apa? Untuk rujukan madam. Oh, tak apa. Duk ingat duk cancel nak buat apa, ingat nak tanya. Hang tak tulis ke? Kantoi, tak tulis lah tu. Tulis madam, takut hilang. Habis hang takut gambar tak hilang juga ke? Tak. Dia ada memori. Kita orang simpan satu tempat. Kembang. Tapi kan sebenarnya tulis lagi afdal sebab dia exercise for your brain because you exercise your muscle, your hand. Macam itulah. Okay. Tapi saya tulis lambat Madam. Alah, tulis lambat pula. Yelah tu. Sebab saya tak boleh nak nampak kan condition dia. Okay. So kalau in term of skala tadi, ingat tak tadi saya kata dia pakai ni moment FD. So yang sin theta tu kita ambil jadikan theta adalah 90 degree. So kenapa 90 degree? Ada group yang saya ada tekankan hari tu, ada group yang saya tak sempat. Tapi tak apalah. Okay. Kenapa 90 degree? Okay, sebab kalau kamu tengok, okay, ini 90 degree, ini 90 degree. So, in this case, kalau kamu tengok lah. Okay, ada gambar tak sebelum ni? Selepas ni. Tak ada, saya kena bagilah. Okay, contoh Contoh. Saya nak kamu berfikir, ni moment tadi, in skala, moment about point O adalah force times T. Yang M R cross F ini kalau kita ambil untuk skala lah. Kita ambil untuk skala kan. Okay, yang ni untuk vektor, ini untuk skala. Tengok, saya dah salah sebut dah. This is for vektor, ini untuk skala. So skala, so kita ada sudut 90 ni lah. Ada sudut 90. So sekarang ni kamu nampak ni ada satu force ni. So dia akan tend to rotate clockwise ke counterclockwise?
Counter. Counter. So bila counter, tengok balik kamu punya right hand rules. So you will get that the direction, the sense of moment. The sense of moment dia ada beza Sense of moment yang ni, ini sense of rotation. Sense of rotation adalah clockwise ke counterclockwise. Sense of rotation adalah counterclockwise. So bila counterclockwise, you akan dapat dia punya sense of moment ataupun direction moment kamu in positive lah, positive axis. So let's imagine that this one adalah plane XY lah. So bermaksud kita ambil yang dia punya moment dia in direction of Z axis, positive Z axis. So you boleh tengok lah you punya right hand rule kamu tu tengok. Okay. Kalau ada force macam ini, boleh ada rotation tak? Ini tak ada. Macam ni. Boleh ada rotation tak? Tak Boleh tak? boleh. Ada. Tak boleh. So ini kita pull dia so that we don't have the rotation. Sebab tu kalau you punya force ini, this force is passing through point O, it cannot cause moment. Dia tak akan hasilkan moment. So F ini, kalau saya letak sini F2 ni, F2 ini tidak akan hasilkan moment. So moment dia adalah kosong. Okay. What happened? Ini kan secara logiknya pun kamu tahulah kalau kita tarik macam ni memang tak akan ada rotation. Okay. Oh ni pun kita ada. Okay. Kalau saya ada force macam ni, angle dia lebih daripada 90. Angle dia let's say 120 degree. Boleh rotate ke tak? Boleh. Susah ke senang berbanding dengan F yang 90 degree tu? Susah. Susah. Okay. So maksudnya force kalau kita nak guna dia mesti lebih lagi tinggi lah. Okay, contoh kalau yang ini mungkin you perlukan 80 Newton contoh untuk hasilkan contoh kita ambil 500. Ni saya main pick randomly lah just untuk bagi nampak konsep je. Okay, untuk hasilkan 500 Newton meter. Okay, ni kita pakai 80 Newton. Ini mungkin kita pakai lebih lah. Ini mungkin kita pakai 100 contoh. Saya tak kira betul lagi ke tak. Tapi ni just nak maksudnya analoginya that we have a difficulty. It can rotate but you need more force to do. Sama juga kalau kita ada force yang dia punya angle dia tu adalah kurang daripada 90. Theta ni less than 90 lah. Less than 90 degree. Okay. Pun susah juga. Ini mungkin 100 lebih contoh lah kita bagi 120 Newton juga. So the minimum force that can cause rotation, it will be angle 90 degree. Kaitkan balik dengan ada yang dalam kelas tutorial ada saya mention about putting 90 degree in your angle, certain angle tu. Okay. Jadi kalau jadi kamu ni, kalau jadi orang ni, kalau you nak pusingkan dia, you nak pakai force yang tinggi ke force yang rendah supaya dia boleh hasilkan moment yang sama? Tinggi. Maksudnya sekarang ni, kan, apa kamu nak pakai tinggi rendah. 80 Newton pun, maksudnya with the right angle, you can rotate that part easily. With the right angle, which is 90 degree. Sebab tu nanti when you find the moment, when you want to calculate the moment, kita akan pay attention dengan angle 90 degree. Kena cari angle 90 degree between D and also DF. Antara D dengan F ni kita cari 90. Kena cari 90. Ataupun diletak macam ni pun, okey, nampak 90. Faham? Tak faham? Boleh follow? Tak boleh follow? Boleh. Okay, this is very important ya, moment, sebab pasti kamu akan nampak tengok banyak akan guna moment dalam you punya ni calculation. Alright. Ini dia katalah sense of rotation adalah rotate.
ke mana? Rotate counterclockwise. So moment dia kalau kamu tengok guna right hand rule, counterclockwise dia punya moment direction dia akan towards you. Dia akan pergi ke kamu lah. Dia akan keluar, force tu pergi ke arah kamu. You kena bayangkan lah, maksudnya kalau you buatlah dekat monitor kamu ke dekat phone kamu, you letak tangan counterclockwise, you can see your thumb is pointed to you lah. So you akan nampak itu adalah dia punya moment dia. Dia akan direction of the moment ataupun sense of moment, it will be directed to you. Okay, so right hand rule. Right, okay. Ini. Sayalah. Okay, kita tengok ni dulu lah. So in moment ada Varignon theorem tau. Apa Varignon theorem ni? Dia kata the moment of a force about a point is equal moment about a force, okay, which is yang kita belajar sebelum ni. Sekejap saya padam ni dulu. Moment about a point, katalah point O, okay, kita tahu is force times D, force scalar. Okay, jadi dia kata moment of force about a point which is FD ni is equal to the sum of the moment. So kalau sum adalah plus lah. Of component of the force. Berapa banyak of ni? Component of the force. So maksudnya kalau component of the force tu kita ada Fx, Fy lah if 2D. Fx, Fy. Okay. So macam mana nak cari moment? Dia mesti force time dengan distance lah. So maksudnya kat sini ada distance. So ini kita pakai dy, ini kita pakai dx. Tang mana dx dengan dy ni? Okay, kita tengok. Ni faham tak statement ni? This is the Varignon theorem lah. Yang ni lah. Based on this statement, moment of a force about a point is equal to the summation of the moment component of the force. Moment mesti force with distance. Sebab dia Newton meter. Moment Newton which is force, meter is the distance lah daripada point yang kita measured. So we know that it will be Fx dy dengan Fy dx. Kenapa Fx dy? Kenapa tak Fx dx? Okay, kita tengok yang sudut 90 tu lah. Okay, ni jap saya nak tengok ada ruang tak untuk saya. Ni faham statement ni? Faham tak statement ni? Faham tak statement ni? Faham tak statement ni? Yang ni yang sama macam sebelum ni kan? Statement. Yang saya cakap tu lah, yang mula-mula saya kata Varignon theorem tu, yang ni lah. In sentence, it will be in this manner lah. They write, they explain what is Varignon theorem. Tapi saya kata untuk memudahkan kamu, you understand this equation, lepas tu you tulis je lah ikut ayat kamu sendiri. Macam tadi lah, ini moment of force about a point is equal to summation of this moment for each component. Pun boleh juga. Okay. Alright, kita buat exercise, tengok ada tak. Tak nak ni. Saya tak mau bagi ni dulu, nanti kamu tengok sendiri. Kita buat dekat tempat lain lah yang cantik sikit. Okay. So moment. So kita awal sedikit lah, patutnya minggu depan kita dah start chapter 3 tapi kita dah ni, okay tak apa, tak ada masalah, awal okay. Jangan lambat. Apa tadi? Moment about a point. Okay. Alright. So let's say kita ada satu point which is point O. Kita nak pakai point O lah, saya pakai point O. Nanti bila tukar point pun kamu masih lagi tetap tulis O juga. Sebab dia ngapal tu je formula dia.
Okay, kita pakai point A. Point A. Lepas tu, katalah saya ada, okay, kita ambil bracket yang, ambil bracket yang sama macam tadi. Contohlah, okay. Dekat A. Sana. Okay, and then kita ada force, tapi ni kita ambil lagi. Kita ambil yang sama tadi macam tu. Yang ni kita pakai 3 meter. Jarak from here to here is 3 meter. Okay, this one to this one. Yang ni kita pakai skala Okay, yang tadi kita pakai vector product lah. Sekejap. Okay, saya nak buat soalan macam ni Saya tengok balik dia punya contoh. Oh, okay. Tak apalah, kita ambil je lah dulu ini. Okay. So by right, kalau kamu tengok katalah yang ini kita ambil angle dia adalah 30. Yang ni kita letak 100 Newton. Okay. Boleh lah. Right, kalau kita tengok moment dia kata about point now, point A is F multiple with D. D ni mesti bersudut 90 degree. 90 degree. So D ni 90 degree dengan you punya force lah. So tang mana 90 degree-nya? Okay, maksudnya macam ni. Tang mana 90 degree-nya? Apa yang boleh nampak? Jelas sikit. Okay. Ni. 90 degree dia lah. Ni sebab saya tak buat elok proper. Sepatutnya ni 90 degree lah. 90 degree. Okay, bermaksud this is the D. So if you can get this one, then you just multiple with the F. Okay, contoh. F ini adalah ada X ada Y tak saya tulis kat sini? Dia just F kan? So it means the resultant lah. So you just click 100. Okay, 100. Okay. Times with distance dia berapa? Distance dia berapa? D ni. 5 meter. Ya, betul. 5 meter. Okay. So biasanya kita akan guna tanda macam ni lah. Counter clockwise is positive. Kebiasaannya kita akan letak macam ni. Why we put here? Because we want to check with our assumption. Kalau kita dapat positif bermaksud kita tahu rotation dia counter clockwise lah. Tapi kalau kita dapat negatif, maksudnya kalau kita tengok, kalau kat sini kita nampak dia akan tend rotate clockwise ke counter clockwise? Kalau kamu tengok arrow ni. Tend to rotate. Dia akan tend to rotate clockwise. So bila tend to rotate clockwise, dia akan jadi tanda negatif lah. Tanda negatif and positif when you calculate moment is based on whether it is rotate clockwise ke counter clockwise dan bergantung kepada assumption kamu. Kalau kamu nak assume clockwise is positive, so pun boleh juga. Tapi biasanya kita assume counter clockwise is positive. Tawaf lah. Lawan arah. Lawan arah jam. Kan semua nak ambil yang afdal kan. So kita ambil counter clockwise is positive.
Positif. Tapi kalau you rasa you nak letak clockwise juga tak ada masalah, but you have to put your assumption in here. So jadi orang boleh refer lah apa yang kamu masukkan. So bila kawan comparekan jawapan, dia tak pening. Sebab dia tahu kamu punya reference tu you buat assumption begitu. So ini kalau kita kata assume counterclockwise positif, but for this force 100 Newton, it tend to rotate clockwise. So kita put negatif lah. So kita put negatif. So apa maksudnya? Maksudnya this force ni it rotate clockwise lah. Ini yang sebenarnya. Dia akan rotate clockwise. So kita tukar. Negatif ni kita buang because it's just matter whether we check the force rotate clockwise ataupun counterclockwise. So ini akan jadi apa 500 Newton meter. Okay, Newton meter. Now, kalau kata kita assume clockwise is positive. Untuk kelas saya, dalam kelas saya akan pakai counterclockwise is positive always. Lepas tu kalau kamu nak guna clockwise ke suka hati kamu lah. Nak guna counter, tapi kena tulis. Moment about point A is equal to force times D, the resultant. Sebab kita nampak dia rotate clockwise, so automatically is positive lah. Positive 100 Newton times 5 meter. So you get 500 Newton meter. And it confirm that the rotation is clockwise. So hasil akhir dia dua-dua tetap sama. Tetap sama. Rotation that we get is clockwise. Tetap sama. Dan this is the 500 Newton meter. Okay. Right. Kalau you nak apply Varignon theorem, then you see that the moment of a force, moment about a point, okay, is the equal to summation. Dia punya komponen lah, moment for its component. So fx dy plus fy dx. Okay, so macam mana ni? Maksudnya kita kena pecahkan dia kepada komponen x and komponen y. So kita ada cara lah. We have way to solve the problem. Kita ada cara untuk selesaikan problem ini. Ada dua lah, ada tiga sebenarnya, tapi yang dua ni yang biasa kita praktiskan dan selalunya yang inilah biasa kita praktiskan. Sebab kalau dia complicated, better yang ni. Cuma ni jalan dia jadi panjang lah. Kalau you tak boleh determine the D value ni, then you use this one. Kalau tak boleh dapat lah, dalam kes ni kita boleh dapat lah sebab 3, 4 teorem ini 90, so kita boleh guna lah. Exactly is 5 meter. Okay, so using the same thing tapi kita pecahkan dia. Okay, ni tadi. Boleh follow tak setakat ni? Senang ke susah? Dia lebih kurang je tapi ada satu bahagian tak faham. Bahagian apa nanti boleh tanya saya ataupun PM saya ke, tengoklah. Kalau sempat saya boleh discuss, kalau tak sempat nanti saya personally lah discuss ataupun jawab soalan kamu. Okay. Wish, no saya nak pilih. Kalau saya tak pilih different colour nanti kamu tak nampak. Tapi slow pula. Okay, sini pak macam ni. Sudut tadi kita letak 30 kan? 30. And then this is 100 Newton. Katalah saya tak nampak pun yang ini D dia ni 5 meter. Sebab bila dah test ke dia jadi jam sekejap kan. Contoh bila kita buat dalam keadaan yang macam nak cepat kita dah tak nampak kan. So apa yang perlu kita buat? Kita boleh pecahkan dia kepada komponen X and komponen Y dia. So komponen X for this force. Untuk force ini. X dia apa? Apa? Okay, moment about point O. About point O pula, about point A. Okay. Apa dia komponen X dia? It's already 11. Oh, tak sempat. Cepat. It's already 11. Kita habiskan ni. 100 sin 60 lah. Untuk X komponen. Betul tak? Benda senang dia. F 100 cos 30.
Sama je, sama je. Okay, kalau you tak nampak, ini adalah X. Ini adalah Y dia. So sini 30 lah sama. Jadi fx dia adalah 100. Okay, saya tulis yang ni lah. Fx dy kan tambah fy dx. So fx dia adalah 100. Okay, 100 cos 30. Masih belum. Okay, dy dia dy dia yang mana? Dy dia 100 sin 30. dy tu apa? Yang 3/4 kan? Jangan confusekan dengan dalam 3D tu. Oh, dy dy. ni jarak daripada ni lah untuk y Salah axis. dengar. Daripada Tiga, point tiga. A, daripada point A nak sampai ke sini adalah 3 meter. 3 meter. Okay. So sekarang ni kamu kena imagine macam ni tau. Kamu dah kena pecahkan dia. Boleh tak saya drag sedikit? Marah tak? Sebab nak habis. Mana boleh kena marah madam. Tak apa, nanti ingatkan saya kelas 2 hours cakap madam habis 11.40 habis pukul 3.45 ingatkan saya yang untuk kelas yang tu habiskan awal lah, maksudnya bukan 3.50 habiskan 3.45. Cakap dengan saya tau. Saya tarik yang hari tu punya sebab kalau tergantung habis ni macam tak syok, kita nak habiskan ni juga. Okey, apa benda ni? Nanti kami claim. Claim. Tak apa claim. Saya tak marah. Cakap madam hutang tak tunai, siap madam, tuntut ke akhirat. Cakap je lah tu tak apa, memang salah saya pun. So sekarang ni kita kena imagine macam ni lah. Ini force dia, fx dia ni. Sama je kalau saya bawa kat bawah fx ni kan. Saya bawa kat bawah fx dia, sama je. So ini fx dia. Okay, tang mana yang sudut 90 tu dengan dy lah. Ni sudut 90, ni adalah dy. Jadi kamu nampak, now ini force dia. Ini arrow dia. Rotation dia clockwise ke counterclockwise? Clockwise. Okay, clockwise. Jadi because we assume that this is counterclockwise positive and from here kita nampak dia tend to rotate clockwise, jadi kita kena letak tanda negatif. Okay, so kita bukan letak tanda negatif sebab kuadran untuk fx sekarang ni untuk kira moment, tanda negatif dia berdasarkan rotation clockwise ke counterclockwise. Before this you put tanda negatif pada fx ataupun fy based on itu hanya calculate the force. Kita depend pada kuadran. Yang ini kita depend pada assumption kita. Assumption kita kata counterclockwise is positive but your force tend to rotate clockwise. So kita letak tanda negatif. So negatif lah. Last lah. Nanti minta kira lepas tu settle lah. Habis lah. Okay. Untuk FY saya kena slow sikit sebab saya takut orang tak boleh follow. Okay, untuk FY macam mana FY? FY force dia. Okay, ini point A. Uish, tak boleh lukis dah. Habis dah buat? Oh, tu lah habis dah buat. pen digital pun boleh habis dah buat. Okay, untuk Y dia kan dia ke bawah kan? Dia ke bawah. Kan dia ke bawah macam ni kan? Untuk ni. Jadi kalau kamu nak nampak, you buat dia ke bawah sini lah. Okay, bawah sini. So sudut 90 ni nampak kat sini. Jadi dia akan bentuk macam ni lah. Point A. So ini adalah FY. Ini adalah DX. So 90 degree. Okay. So rotation dia clockwise ke counterclockwise? Saya sambung kat bawah ni. MA. FX. Clockwise. Apa? Clockwise ke counterclockwise? Clockwise. So kalau clockwise based on our assumption counterclockwise is positive. So dia akan jadi negatif lah. Ini negatif 100 cos 30 degree 3 meter. Okay, so this is also negative 100 sin 30 degree. Okay, kira. Cepat kira. Dapat berapa?
Kira dapat berapa? Kira dapat berapa? Negatif 49.8 madam. Dia lebih kurang 500 lah, sepatut dapat lebih kurang macam tu. So negatif 498. 459. 98. 459. 459. Ya. Awak Dia jauhnya. sejauh tu je kalau betul-betul. Awak Jangan jauhnya. marah orang. Sabar, Awak sabar. Belum besar. Awak jauhnya 459 ni. Astaga. Okey. 459 lah. 459. Apa nanti saya tengok tak, sepatutnya tak boleh jauh sangat ni. 100 cos 30. Ada ke yang saya temui something? 259. 460. 460. A bit jugalah. Tengok 459. Sepatutnya dia tak lari banyak ni. Okay, 459. Tak apa, kita ambil dulu, nanti saya double check balik. So by right inilah cara dia. Okay. So kita dapat macam ni. So ini rotation dia adalah clockwise lah. Okay. So yang ni nanti saya tengok balik ada apa-apa ke yang saya tersilap ke. Sepatutnya tak ada apa-apa. Nanti saya tengok balik. Okay. So basically inilah yang kamu kena tahulah. Kita boleh pecahkan kepada komponen X and komponen Y. Kalau kita tak boleh dapatkan D tu secara direct lah. Okay, boleh? So kita dah lebih dah ni 11-8 minit. So lebih 8 minit. Nanti untuk next class tu boleh claim lah 8 minit ni so habis awal. Madam, yang final answer dia yang so negatif tu tak payah tulis pun tak apa kan? Tak payah. Sebab So, negatif tu Arah tu je lah. negatif tu tanda kita punya sense rotation dia. Clockwise ke counter clockwise, itu sahaja. So jangan letak tanda negatif tu, nanti orang confuse apa yang kamu nak masukkan sebenarnya. Oh, so tulis itulah yang arah tu lah kan? Yes, last one this one lah. Okay. So ini nanti saya double check ataupun saya tengok contoh lain lah yang boleh dibagi untuk kamu lebih mudah faham. So I think that's all. Kita dah terlebih ni. Nanti memang tuntutlah dengan saya. Kalau tak tuntut saya tak ingat. Dan tuntutlah. Sebab mungkin bukan duit kot. Kalau duit mesti diingatkan. Kalau masa orang tak ingat nak tuntut. So kalau ni tuntut je saya tak kisah. Alright. So thank you very much. So see you next week, next class. Tutorial ada tak saya suruh buat yang 286 untuk soalan dalam WhatsApp tu? Ada tak? Tutorial. Enggak. Tutorial group lagi satu, hari apa? Hari Ada apa? hari Selasa. Hari Selasa. Selasa. Madam tak buat kat dia orang itu. Tak si. Oh, Dia Tunggu Dia kat tak- tapi tak balas. dia mesej saya pun. Dia senyap pun. Saya pun lupa. Saya ingatkan hari Rabu. Tengok dia pun senyap je. Dia kata, Madam tak tahu. Tunggu Madam bagi tahu ada ke tak ada. Sampai Rabu A2. Saya sudah media tengah masak. mana ada. saya Ya tengok, Allah ni. Masya Allah, takkanlah saya nak masak. Dah tahu dah tentu-tentulah saya nak ajak kamu. Tak apa rugi lah macam tu. Nanti kita kena laju lah sikit kat situ. Okay. Alright. Okay lah. Lebih lama dah ni. Nanti ada yang nak pergi masjid juga.